Okey, sebelum ni kita ada belajar. Kita ada belajar pasal apa itu sirah. Okey, kalau awak ingat, sirah tu dia datang dari perkataan apa? Siapa tahu dia datang dari perkataan apa? Dia datang dari perkataan Arab. Okey, datang dari perkataan Arab. Dari perkataan Sarah. Okey, kita akan tengok balik. Teacher akan share awak buku tu. Okey, tengok ni. Pengertian sirah. Kita ulang balik ya. Kita ulang balik. Kita ulang sikit apa yang kita dah belajar minggu lepas. Okey, dalam bahasa Arab, perkataan sirah datang daripada perkataan sara yang bermaksud mengembara atau perjalanan. Okey, jadinya dekat sini, okey, sirah tu dia datang dari perkataan Arab sara. Dari orang kata apa, perkataan asal dia. Macam kita lah. Kalau kita ada contoh teacher bagi perkataan bahasa Melayu, makan. Okey, makan dia tu maksud dia makan. Kalau kita tambah imbuhan, depannya memakan. Dia dah jadi satu perkataan lain kan. Okey, pemakan ataupun makanan. Dia dah jadi maksud yang lain. Tapi asal perkataan pemakan, memakan, makanan semuanya asal dari perkataan makan. Okey. Bahasa Arab pun dia ada macam tu. Dia ada perkataan asal dia. Okey, sirah asal perkataan dia dari sara. Okey, sebut sama-sama dengan teacher. Sara. Okey. Sara. 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 Okey, sara. Sara ni maksud dia mengembara atau perjalanan. Tahu tak siapa tahu mengembara tu apa? Siapa tahu mengembara tu apa? Dia mengembara ni, dia kalau bahasa Melayu, perkataan asal dia kembara. Siapa tahu mengembara ataupun kembara tu apa? Mengembara, okey, ataupun kembara maksudnya kita pergi sesuatu tempat lah. Dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Itu adalah mengembara, okey. Okey, nombor 2, ia adalah cerita kelahiran, peristiwa sekeliling, kehidupan dan kematiannya. Kematian siapa? Nabi Muhammad SAW. Watak dan sifatnya. Okey, jadi sirah ni semua benda yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Sebelum dia lahir, selepas dia lahir. Okey, macam mana hidup dia masa kecil, macam mana hidup Nabi Muhammad masa dah besar, bila dia dah kahwin, dia ada anak, dan saat kematian Nabi Muhammad. Okey, so sirah ni semua pasal siapa? Pasal siapa? Siapa dah jawab? Okey, Haikal. Tadi dia cakap apa, Haikal? Pasal siapa? Sirah ni kita belajar pasal siapa? Pasal hidup siapa? Haikal. Kita belajar sirah ni, kita belajar pasal kehidupan siapa? Kehidupan dan kematian siapa? Sirah. Haikal. Cuba je jawab. Tak apa, tak betul pun tak apa. Teacher tak marah pun. Agak-agak pasal siapa? Okey, tak apa. Kita tanya orang lain pula. Kita tanya Ziyad. Tadi teacher bagi tahu apa? Kita nak belajar sirah ni dia pasal kehidupan siapa? Macam awak lah. Awak tahu tak bila awak lahir? Bila awak sambut birthday awak? Awak tahu kan? Okey, sirah ni kita nak belajar pasal siapa? Balma.
Okey, tak apa. Teacher ulang lagi sekali. Dengar betul-betul. Semua orang dengar betul-betul. Okey, semua orang dengar betul-betul. Jadi sirah ni kita nak belajar pasal Nabi Muhammad. Sirah ni kita nak belajar pasal Nabi Muhammad. Okay, ikut teacher sama-sama. Pasal siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Okay, jadi sirah kita belajar pasal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Okay, kita nak tahu apa yang jadi dalam hidup dia. Okay, bila dia meninggal, bila dia lahir, siapa anak-anak dia, siapa keluarga dia. Okay, kita nak tahu semua. Kita nak tahu pasal mak ayah baginda. Okay, Nabi Muhammad. Semua orang ada mak ayah kan? Okay, semua orang ada mak ayah. Ingat tak nama mak ayah masing-masing? Semua orang ingat nama mak ayah dia. Nama atuk dengan nenek sebelah mak dan sebelah ayah. Siapa ingat nama atuk dengan nenek dia? Okey. Siapa yang ada abang dengan kakak? Siapa yang ada abang dengan kakak? Saya cuma ada abang. Tak apalah. Adalah tu. Maksudnya tak kisahlah dia ada abang ke, dia ada kakak ke ataupun dia ada dua-dua. Siapa yang ada abang atau kakak? Okey. Siapa yang tahu nama sepupu-sepupu dia? Ingat tak sepupu-sepupu awak? Tak ingat juga. Okey, jadi sebab tu kita sebab itu kita kena belajar sirah ni. Kita nak belajar pasal Nabi Muhammad. Kita nak tahu keluarga dia, kehidupan dia, siapa nama kawan-kawan Nabi Muhammad. Okey. Dari sudut istilah, sirah bermaksud riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Kena sebut apa? Bila ada orang cakap nama Nabi, Nabi Muhammad SAW ataupun Rasulullah SAW, awak kena jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Okey, semua orang sebut sama-sama dengan teacher. Sallallahu alaihi wasallam. Sebut sama-sama dengan teacher. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, lagi sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu kalau bila kita dengar ada seseorang sebut nama Nabi Muhammad. Okey, kita kena balas balik macam tadi yang teacher ajar tadi tu. Okey. Okey, segala maksudnya tadi riwayat hidup Nabi Muhammad. Riwayat tu maksudnya kisah hidup lah. Kisah hidup Nabi Muhammad. Segala gerak-geri, tutur kata, perlakuan dan diam Nabi Muhammad. So, ada benda yang Nabi Muhammad dia diam, dia tak cakap apa. Walaupun Nabi Muhammad tak buat. Okey, ataupun Nabi Muhammad ada kawan-kawan dia, sahabat-sahabat Nabi yang buat. Tapi Nabi diam je. Maksudnya dia bersetujulah. Okey, dia bersetuju. Jadi sejarah pula, okey, tadi kan kita belajar pasal sirah. Sejarah pula berasal daripada perkataan Arab iaitu syajarah. Okey, syajarah yang bermaksud pokok atau silsilah keturunan atau asal usul sesuatu peristiwa atau kejadian. Okey, sejarah berasal daripada perkataan syajarah ataupun pokok. Okey. Jadi sejarah ni benda yang dah berlaku. Okey, benda yang berlaku dalam hidup awak. Macam teacher cakap tadi, siapa yang tahu birthday dia, hari lahir dia bila? Okey, ataupun siapa tahu nama datuk nenek dia? Siapa yang tahu nama cousins dia? Okey, sepupu-sepupu. So semua tu adalah sejarah. Apa benda yang jadi dalam hidup awak? Tahun lepas awak buat apa? Tahun sebelum ni awak buat apa? Semalam awak buat apa? Itu adalah sejarah. Jadi sejarah ni dia tak ada kaitan dengan Nabi Muhammad. Benda yang berlaku dalam hidup kita setiap hari. Okey, itu adalah sejarah. Kalau sirah ni, dia khas untuk Nabi Muhammad. Maksudnya kita bercerita pasal Nabi Muhammad. Kita tak bercerita pasal hidup kita. Boleh tak kalau kita panggil benda yang jadi dalam kehidupan kita ni sebagai sirah? Boleh tak?
Sirah ke sejarah? Okey, katalah tarikh lahir awak. Itu masuk dalam sirah ke sejarah? Masuk dalam sejarah. Okey, sirah ni semua benda yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sahaja. Benda yang terjadi dekat Nabi Muhammad. Okey? Benda lain, benda yang selain yang terjadi dekat orang lain ke dekat diri awak sendiri, semua tu adalah sejarah. Okay, sirah ni untuk Nabi Muhammad sahaja. Okey, faham? Okey, kita pergi muka surat seterusnya. Teacher pergi agak laju ni sebab ini adalah benda yang kita ulang kaji je. Okey, sejarah dari sudut istilah ialah rekod atau catatan yang berlaku pada masa dahulu. Okey, sejarah ni apa benda yang berlaku dekat diri awak ataupun dekat diri orang lain yang dah terjadi, yang dah jadilah. Okey? Okey, sirah dan ya. Nak berak. Macam mana nak minta izin pergi toilet? Macam mana nak minta izin ke toilet? Teacher? Macam mana? Teacher? Okey, kita sambung yang tadi. Sirah dan sejarah berbeza. Sirah sebagai satu-satunya teladan yang utama bagi generasi kini untuk membina semula keagungan dan keunggulan Islam. Okey, maksudnya sirah tu kita nak tahu apa yang jadi dalam hidup Nabi Muhammad dan kita nak ikut apa yang Nabi Muhammad buat. Okey, kita nak buat sama macam apa yang Nabi Muhammad buat. Okey, kepentingan sirah. Kenapa kena belajar sirah ni? Penting ke tak nak belajar sirah? Okey, so jom kita tengok apa kepentingan sirah. Supaya setiap Muslim dapat memahami dan menggambarkan bahawa hakikat zahir dan batin Islam semuanya terdapat di dalam kehidupan Rasulullah. Okey, macam teacher cakap tadi, kenapa kita nak belajar sirah? Sebab kita nak tengok apa yang Nabi Muhammad buat. Kita nak ikut apa yang Nabi Muhammad buat. Kenapa perlu ikut apa yang Nabi Muhammad buat? Siapa boleh jawab? Kenapa tak ikut orang lain? Kenapa kena ikut Nabi Muhammad? Sekejap Okey, siapa nak jawab? Kenapa kita kena ikut Nabi Muhammad je? Kenapa tak boleh ikut orang lain? Kenapa? Ilhan, cuba jawab Ilhan. Kenapa kita kena ikut Nabi Muhammad je? Kenapa kita tak boleh ikut orang lain? Ilhan, cuba jawab. Tak apa, jawab je. Kalau salah pun bukan teacher nak marah pun. Cuba jawab. Agak-agak kenapa? Kenapa kita kena ikut Nabi Muhammad? Apa benda yang Nabi Muhammad buat ataupun dicakap, kita kena ikut dia. Kenapa kita tak ikut orang lain? Nabi Muhammad orang baik. Okey, yang lain pun orang baik juga. Ramai je orang baik dekat luar sana. Tapi kenapa kita kena ikut Nabi Muhammad? Okey, terima kasih Ilhan. Okey. Nabi Muhammad, kejap lagi kita akan bagi tahu kenapa kita ikut Nabi Muhammad. Okey, apa yang Nabi Muhammad cakap, apa yang Nabi Muhammad buat. Sebelum tu, Damia, awak ada tudung? Kalau awak ada tudung, awak pakai. Okey? Okey, tengok nombor 2.
kenapa kita kena belajar pasal sirah ni, kepentingan sirah ni. Okey, membantu Muslim memahami dan mengecapi isi kandungan Al-Quran kerana banyak ayat-ayat Al-Quran dihurai oleh kejadian dan sejarah hidup Nabi Muhammad. Okey, tadi kan teacher tanya kenapa kita kena ikut Nabi Muhammad kan? Sebab Nabi Muhammad ni dia ikut apa yang Allah suruh dan dia tinggalkan apa yang Allah tak bagi buat. Okey, jadi sebab itulah kita jadikan dia contoh kita. Okey, dia ada benda yang Allah suruh kita buat, ada benda yang Allah tak bagi kita buat. Jadi siapa yang tunjuk contoh ni? Boleh kita tengok Allah? Siapa boleh nampak Allah? Tak ada siapa pun boleh nampak Allah kan? Jadi macam mana Allah nak tunjuk dekat kita? Tak boleh. Jadi macam mana Allah nak tunjuk kata, oh ini boleh buat, ini tak boleh buat. Jadi Allah bagi tahu dekat Nabi Muhammad. Okey, Allah bagi tahu dekat Nabi Muhammad, ya Muhammad, tolong bagi tahu dekat orang lain, ni benda yang awak boleh buat, ni benda yang awak tak boleh buat. Sebab tu kita ikut Nabi Muhammad. Okey. Okey, yang ketiga, agar setiap Muslim dapat mengumpul seberapa banyak perbendaharaan kebudayaan dan pengetahuan Islam yang sebenar, sama ada pengetahuan tentang akidah, ibadah dan akhlak. Okey, maksudnya apa-apa yang Allah suruh buat, kita dah tahu. Oh, tu Allah bagi, itu Allah tak bagi buat. Itu je. Okey, membolehkan pendakwah Islam mencontohi dan mendidik mengikut pengajaran Nabi Muhammad SAW. Pengajaran Nabi Muhammad SAW sendiri selaku pendidik, penasihat, guru dan pembimbing yang utama. Okey, maksudnya kita nak tengok macam mana Nabi Muhammad ni dia berinteraksi, macam mana dia tegur orang. Okey, macam mana Nabi Muhammad tu dia ajar orang lain. Macam mana Nabi Muhammad tu dia layan keluarga dia, layan kawan-kawan dia, layan binatang. Semua tu kita belajar daripada Nabi Muhammad. Jadi bila kita belajar, kita tahu, oh macam ni Nabi Muhammad layan mak ayah. Oh macam ni Nabi Muhammad layan adik-beradik. Okey, oh macam ni Nabi Muhammad layan binatang. Kita tahu. Ni apa yang kita perlu buat. Okey, Haikal. Dengar tak Haikal? Haikal dengar tak? Haikal dengar tak? Dengar. Okey. Jadi kita belajar daripada siapa, Haikal? Belajar. Kita belajar daripada siapa? Kita nak belajar daripada siapa? Sorry. Kita nak belajar daripada Nabi Muhammad. Apa benda yang kita nak buat dan apa benda yang kita tak boleh buat. Okey, sebagai petunjuk kehidupan kerana sejarahnya meliputi segenap kehidupan dari segi kemanusiaan maupun kemasyarakatan. Okey, dan surat seterusnya. Okey, muka surat seterusnya. Baginda seorang pemuda yang waras, peribadi yang dipercayai di kalangan keluarga dan sahabat, seorang manusia yang menyeru umat manusia ke jalan Allah secara lemah lembut dan bersopan santun. Kita nak belajar Nabi Muhammad, macam mana dia bersopan santun, jadi lemah lembut je, ajak kawan-kawan dia, ajak orang lain tahu pasal Islam. Okey, Rasulullah tak pergi dekat orang, kau tak Islam kan? Cepat jadi Islam. Dia tak pergi macam tu. Nabi Muhammad ni, dia bagi tahu secara lemah lembut, ajak orang secara lemah lembut. Dia tak paksa-paksa orang. Okey. Nanti awak boleh tengok balik video yang teacher bagi. Okey. Ini adalah hari ni punya pelajaran. Okey, kita tengok. Kita dah tahu dah apa itu beza sejarah dengan sirah dan kenapa kita kena belajar sirah kan. Okey, so hari ni kita nak tengok apa pula. Okey, ikut baca sama-sama dengan teacher. Teacher tunjuk dekat sini. Awak baca sama-sama dengan teacher. Boleh? Semua orang boleh? Boleh. Okey, terima kasih.
Okay. Okey, kejap lagi kalau awak baca, awak tak payah unmute. Okey, tak payah unmute, tak payah tekan mikrofon tu. Bagi dengar suara awak. Sebab kalau awak buat macam tu, nanti kawan-kawan awak tak dengar suara teacher. Okey, boleh? Ikut tanpa unmute, tanpa tekan mikrofon tu. Okey, baca sama-sama dengan teacher. Ni eja sama. Sirah Nabi Muhammad. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan. Okey, kita nak tengok apa tajuk dia hari ni. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan. Panduan tu apa? Sebagai contoh lah untuk awak ikut. Sebagai contoh untuk awak ikut. Tengok yang pertama. Tengok ni yang pertama, ikut teacher. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sejarah yang paling benar kerana sumbernya Al-Quran dan hadis. Okey, apa maksud dia? Sirah Nabi Muhammad adalah sejarah yang paling benar kerana sumbernya Al-Quran dan hadis. Sumber tu maksudnya dari mana kita dapat. Okey, jadi dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Okey, nanti teacher akan bagi tahu awak apa itu sunnah, apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Okey, Al-Quran tu maksudnya perkataan yang dari Allah. Okay, Allah bagi tahu dulu masa zaman Nabi Muhammad, okay, tak ada Al-Quran yang macam kita baca macam dalam bentuk buku tu. Okay, Nabi Muhammad ni dia hafal sebab Nabi Muhammad ni dia tak tahu baca, tak tahu mengeja. Okay, Nabi Muhammad ni dia tak tahu baca, tak tahu mengeja. Okay, jadi dia hafal. Jadi Al-Quran tu adalah perkataan dari Allah. Allah yang bagi tahu, Nabi Muhammad ingat dan Nabi Muhammad bagi tahu dekat orang lain. Okey, jadi apa saja kalau cerita pasal Nabi Muhammad ni, kita rujuk dekat Al-Quran. Haikal, dengar Haikal. Haikal dengar, nanti Haikal tak dengar, Haikal tak tahu bila teacher tanya. Okey, tak semua orang duduk tegak aje. Okey, semua orang very good. Okey, semua orang very good. Okey, duduk tegak-tegak. Semua orang kena duduk tegak-tegak. Okey. Jadi, teacher beritahu tadi, sumber tu maksudnya dari mana kita dapat tahu cerita pasal Nabi Muhammad tu daripada Al-Quran. Dalam Al-Quran tu dia banyak cerita pasal Nabi Muhammad. Okey, jadi apa benda yang kita nak tahu, kita boleh rujuk dekat Al-Quran. Nanti awak tanya, kat mana kita nak tahu cerita pasal Nabi Muhammad ni? Okey, kita boleh baca Al-Quran. Dalam Al-Quran ada cerita pasal Nabi Muhammad. Okey. Kemudian hadis. Hadis ni ada orang dia tulis sahabat-sahabat Nabi. Okey, sahabat tu maksudnya kawan-kawan lah, kawan-kawan Nabi. Dia kawan-kawan Nabi Muhammad ni dia bercerita. Okey, dia bukan bercerita, tulis pasal Nabi Muhammad. Okey, bila Nabi Muhammad dah meninggal, kawan-kawan dia tulislah pasal Nabi Muhammad supaya nanti bila kawan-kawan Nabi Muhammad pun meninggal,
tak adalah maksudnya nanti kalau dah kawan-kawan Nabi Muhammad meninggal, adalah orang yang bagi maksudnya sempatlah orang tahu pasal Nabi Muhammad. Kalau kawan-kawan Nabi Muhammad ni tak buat buku pasal Nabi Muhammad, macam mana orang lain nak tahu apa yang apa yang Nabi Muhammad buat, apa yang Nabi Muhammad cakap. Jadi sahabat-sahabat Nabi Muhammad pun tulislah buku. Okey. Faham? Semua orang faham? Kita tengok nombor 2. Tengok nombor 2. Baca sama-sama dengan teacher. Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita melalui sumber ilmiah dan fakta-fakta yang sahih. Okey, Ziyad, duduk betul-betul Ziyad. Nak belajar tak boleh duduk macam tu. Teacher, Ya. nak minum air boleh? Okey, teacher bagi 1 minit dekat semua orang. Boleh pergi minum air. Kita sambung. Okey, sejarah Nabi Muhammad sampai kepada kita melalui sumber ilmiah dan fakta-fakta yang sahih. Sumber ilmiah ni maksudnya bila kita tengok benda tu, kita boleh belajar sesuatu daripada tu. Contohnya Al-Quran, hadis, okey. Semua tu adalah fakta. Fakta tu maksudnya benda-benda yang betul. Okey, bukan benda yang orang reka cerita, benda yang betul. Benda betul yang terjadilah. Okey. Jadi kita tahu pasal Nabi Muhammad ni melalui fakta-fakta yang sahih. Melalui apa? Sumber dia. Al-Quran dan hadis. Kan tadi kita belajarkan Al-Quran dan hadis. Okey, kita tengok pula nombor 3. Okey, nombor 3. Baca sama dengan teacher. Peringkat kehidupan. Bermula dari tak apa, tak payah unmute. Tak payah unmute. Okey, nanti kawan awak tak dengar suara teacher. Teacher akan mute semua orang. Bermula dari kelahiran kanak-kanak, remaja, diangkat menjadi nabi hingga wafat. Jelas dari sumber yang dipercayai. Okey, jadi apa dia? Peringkat kehidupan bermula dari kelahiran kanak-kanak, remaja diangkat menjadi nabi sehingga wafat, jelas dari sumber yang dipercayai. Maksudnya apa-apa saja pasal Nabi Muhammad, okey, sejak daripada dia kan sebelum dia lahir sampai dia wafat, okey, semuanya kita boleh dapat dari mana? Tadi teacher bagi tahu dari Al-Quran dan hadis. Kita boleh tahu cerita pasal Nabi Muhammad ni dari sini, Al-Quran dan hadis. Okey, jadi kita boleh tahu apa yang Nabi Muhammad buat, apa yang Nabi Muhammad cakap. Okey, jadi kita boleh ikut
apa saja yang Nabi Muhammad buat. Jadi semua benda yang Nabi Muhammad buat tu, semua kita boleh buat. Semua kita boleh ikut. Tak ada apa pun yang macam, ada benda yang kita boleh ikut, ada benda yang tak boleh ikut. Tak. Semua apa yang Nabi Muhammad buat tu, semua tu kita boleh ikut. Okey, nombor 4. Sejarah Nabi. Sejarah Nabi memaparkan susuk seorang manusia yang mendapat keistimewaan yang diangkat menjadi Rasul yang maksum. Okey, maksum ni maksudnya tanpa dosa. Semua Nabi, semua Rasul, dia tak ada dosa. Kita setiap hari kita akan buat dosa. Tak kisahlah dosa kecil ke dosa besar ke, kita akan buat dosa. Tapi semua Nabi, semua Rasul, dia tak buat dosa. Nabi dengan Rasul dia tak buat dosa, tak ada dosa langsung. Sebab, Allah yang suruh apa-apa yang sebelum Nabi dengan Rasul buat tu, Allah akan bagi tahu. Ni boleh buat, ni tak boleh buat. Bukan macam kita. Kita boleh dengar Allah cakap tak? Kita boleh dengar Allah cakap tak? Tak boleh. Kita tak boleh dengar Allah cakap dengan kita pun. Tapi macam mana kita tahu Allah bercakap dengan kita? Kita tengok dalam Al-Quran. Allah bagi tahu kita. Ni benda yang boleh buat, ni benda yang tak boleh buat. Jadi, Nabi Muhammad ni dia istimewa. Dia istimewa. Special. Special macam mana? Special yang macam mana? Nabi Muhammad tu dia manusia macam kita. Nabi Muhammad tu dia manusia macam kita. Apa yang geleng kepalanya? Ya. Nabi Muhammad tu manusia macam kita. Nabi Muhammad tu orang macam kita. Kita orang macam kita ni perlu makan tak? Perlu kan? Nabi Muhammad pun makan. Macam kita makan. Kita perlu makan. Nabi Muhammad tidur. Sebab manusia perlu tidur. Ada tak manusia yang tak tidur? Ada tak manusia yang tak tidur? Tak ada. Kalau dia tak tidur nanti dia sakit kan? Nabi Muhammad pun tidur macam kita. Nabi Muhammad rasa penat tak? Nabi Muhammad rasa penat tak? Penat. Nabi Muhammad pun dia rasa penat. Macam kita lah. Manusia kan rasa penat. Kalau kita buat kerja sehari, awak main, mesti awak rasa penat. Macam tu dah juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dia ada rasa sedih tak? Nabi Muhammad dia ada rasa sedih tak? Agak-agak lah. Ada. Semua manusia dia ada perasaan. Dia ada rasa sedih, ada rasa gembira, ada rasa apa lagi? Rasa nak marah. Ada. Semua orang ada perasaan ni. Nabi Muhammad pun sama. Sebab Nabi Muhammad tu manusia macam kita, orang macam kita. Dia bercakap, cuma Nabi Muhammad dia bercakap bahasa Arab. Kita kan ada banyak bahasa dekat dalam dunia ni. Jadi Nabi Muhammad dia bercakap samalah macam kita. Tapi apa istimewanya dia? Apa lebih dia sikit daripada kita? Apa istimewanya dia? Istimewanya dia, bukan dia ada super power, tiba-tiba dia boleh terbang ke, tiba-tiba dia boleh ni ke, tak. Dia sama macam kita, dia tak ada power yang macam tu pun. Cuma istimewanya dia, Allah lantik dia sebagai Rasul. Rasul tu apa? Bagi tahu apa yang Allah nak. Allah ada macam dalam Al-Quran kan, Allah bagi tahu kita apa-apa. Nabi Muhammad tu dia tolong sampaikan. Dia tolong sampaikan kepada kita apa yang Allah nak.
Dan dia terpelihara daripada dosa. Itu istimewanya dia. Okey, faham? Faham tak? Okey, itu istimewanya dia. Nanti janganlah kata, oh teacher kata Nabi Muhammad tu special, jadi dia boleh terbang. Tak, bukan macam tu. Istimewanya Nabi Muhammad sebab Allah pilih dia sebagai Nabi dan Rasul, sebagai utusan Allah. Okey, itu specialnya dia. Dia tak ada dosa. Okey, itu specialnya dia. Okey, kita tengok muka surat seterusnya yang terakhir. Okey, teacher nak sebelum kita mula ni, teacher nak semua orang buat macam ni, tangan. Semua orang buat macam ni. Okey, buat macam ni. Okey. Buat macam ni. Syakif, buat apa tu? Letak pensel kat bawah. Teacher tak suruh tulis lagi. Tak ada benda yang suruh tulis. Okey, gerak-gerakkan jari kaki. Takkan nak tunjuk pula kan? Teacher ni gerak-gerakkan jari kaki. Gerak-gerakkan jari kaki. Okey. Kita tengok muka surat terakhir ni. Baca sama-sama dengan teacher. Bukti kebenaran sirah Nabi Muhammad. Baca sekali dengan teacher. Bukti kebenaran sirah Nabi Muhammad. Okey, ni tak payah ikut baca sekali dengan teacher sebab teacher nak pergi cepat sikit. Sebab kita macam nak habis dah masa kita. Tidak pernah bercampur aduk dengan cerita dongeng dan tidak mengandungi penambahan unsur unsur ketuhanan. Okey, maksudnya sirah ni, bukti kebenaran, bukti cerita Nabi Muhammad ni, dia tak bercampur dengan cerita dongeng. Tahu tak cerita dongeng tu apa? Cerita dongeng tu maksudnya cerita yang tak betul lah. Okey, contohnya cerita pasal pari-pari, cerita pasal manusia ada kuasa. Itu adalah cerita dongeng. Okey, cerita yang tak betul. Itu adalah cerita dongeng. Tapi cerita Nabi ni dia tak ada. Semua benda yang cerita pasal Nabi Muhammad ni adalah cerita yang betul. Okey. Nabi Muhammad dikurniakan sebuah kitab yang paling mulia dari Loh Mahfuz, iaitu Al-Quran. Loh Mahfuz ni tempat dekat langit paling tinggi. Kita tak nampak lah. Okey, langit paling tinggi. Kitab, kan teacher bagi tahu sebelum ni ada 4 kitab. 4 kitab. Jadi kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran tu dapat dekat Nabi Muhammad. Okay, Nabi Muhammad utusan terpilih, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, artinya Muhammad itu bukanlah bapa Muhammad itu bukanlah bapa salah seorang laki-laki kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah mengetahui setiap sesuatu. Okay, jadi maksudnya Nabi Muhammad tu macam teacher cakap tadi, dia bukanlah malaikat ke apa ke. Dia manusia biasa macam kita. Dia makan minum macam kita, rehat macam kita, ada perasaan macam kita. Cuma istimewanya dia sebab Allah jadikan Nabi Muhammad tu sebagai utusan Allah. Okey, nanti kita dah habis untuk hari ni. Okey. Nanti mungkin minggu depan ke, okey, awak boleh datang ambil buku ni. Jangan lupa datang ambil buku ni dekat sekolah. Nanti bagi tahu dekat parents awak. Okey, buku dah ada. Ada buku latihan juga. Suruh mak ayah awak datang ambil. Okey. Okey, kita jumpa lagi.